Soal dia buat zalim pada isteri dia apa semua tu salah lah. Saya nak cerita macam ni ya tuan-tuan. Tu imam mai semayang lohok 4 rakaat. Betul tak? Tapi sebelum tu imam mai, dia marah bini dia. Lepas tu kita berkata, bagus tu imam ni mayang tertib, elok khusyuk. Aku ikut pun tenang. Kalau kira mayang elok pun hantar dah. Aku belah rumah dia. Sebelum dia nak mai, dia marah bini dia. Apa kaitan dia marah bini dia dengan mayang lohok? Kalau semua orang nak diungkit, nak kaitkan kelemahan tu dengan diri dia, kalut lah. Dia ceramah ya, tengok bini dia tengok. Tu cerita lain. Konten dia ceramah tu betul ke tak? Kan kita bincang tajuk dia kahwin tu betul tak? Dia kahwin tu betul. Sudahlah. Oh, dia ni tak bagus ya, dia ni tak bagus, tu cerita lain. Ni saya nak komen sikit. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak isteri, Nabi sayang siapa paling lebih? Okey, payahlah tuan-tuan fikir lambat. Antara Aisyah dengan Zainab, Nabi sayang siapa lebih? Aisyah. Betul. Di antara Khadijah dengan Aisyah, Nabi sayang siapa lebih? Sayang siapa lebih? Khadijah. Di antara Saudah dengan Aisyah, Nabi sayang siapa lebih? Aisyah. Di kalangan isteri-isteri Nabi, mereka tahu kata Nabi sayang Aisyah lebih. Saya nak tanya, ini bukan saya nak ulas apa tajuk apa tak, saya nak habaq umum. Saya nak habaq umum. Satu orang suami kalau dia sayang bini dia, tuan-tuan, kasih sayang ni, saya nak abang bagi tuan-tuan, dia tak boleh disukat. Tak boleh disukat. Dan kasih sayang ni satu benda yang manusia tak boleh berlaku adil. Tak payah duk ni lah, tak payah duk pusing lah. Memang manusia tak berlaku adil. Kerana itu Quran sebut. Soal yang kita kena adil dari sudut nafkah. Soal adil ni soal nafkah. Soal makan minum, soal pakaian, soal keperluan hidup, soal kesihatan. Tapi Quran tak pernah suruh adil dari sudut kasih sayang. Cuma jangan tunjuk lah. Jangan tunjuk lah. Janganlah tunjuk kata kita sayang hak tua lebih pada hak muda. Kan? Tapi ustaz saya berdosa lah. Saya tak tahu nak buat apa, saya masuk neraka. Pasal apa? Pasal saya ni sayang hak muda lebih pada hak tua. Jangan duk habang lah. Tu dia kata siapa yang menikah dua tak adil akan bangkit dalam keadaan, siapa dia yang menikah dua dia tak adil, dia bangkit esok hari kiamat, dia berjalan dalam keadaan sengit. Itu tak adil apa? Itu tak adil dari sudut apa? Tak adil dari sudut pemberian nafkah. Dari sudut kasih. Tuan-tuan, antara anak-anak tuan-tuan pun, saya rasa tuan-tuan tentu ada anak emas, ada anak perak, ada anak tembaga, ada anak gangsa, ada anak besi keluli. Ada mesti ada ya. Kan? Tapi adakah itu berdosa? Tak. So bila kita tengok Nabi, awak Nabi sayang Aisyah, Nabi pun teruk nikah banyak, sayang bini muda lebih pada bini tua. Kerana ini ialah tabiat manusia, soal kasih sayang. Yang mana kasih sayang ni bukan boleh dipaksa. Cuma Nabi, tengok Nabi. Tuan-tuan, ni kita nak jawab ni. Tengok Nabi. Walaupun dia sayang Aisyah, tapi adakah dia melebihkan Aisyah dari sudut hak ataupun giliran? Ada? Adakah dia pergi tidur rumah Aisyah, dia tak pergi tidur rumah isteri-isteri lain? Ada? Tadi kita kata dia sayang Aisyah lebih, tapi adakah dia tak adil pada isteri-isteri lain dari sudut hak? Tak. Di hujung-hujung usia dia, masa dia nak pergi tidur rumah Aisyah banyak hari, dia seolah-olah minta izin.
Dia kata rumah siapa malam ni? Rumah siapa malam ni? Isteri-isteri Nabi sepakat. Depa yang sepakat bagi giliran dia. Saudah antaranya. Pasal dia dah tua. Dia bagi giliran malam dia kepada Aisyah. Tapi Nabi tak. Nabi pergi semua. Saya nak tunjuk bahawa walaupun Nabi ada kecenderungan, tapi dia adil dari sudut nafkah. Dia adil dari sudut giliran. Dia adil dari sudut rumah tangga. Dia manusia. Tuan-tuan baca tak dalam hadis bagaimana Quran tegur ataupun Quran cerita tentang isteri Nabi yang menyebabkan Nabi rasa marah. Dan tuan-tuan, kalau kita baca Nabi SAW ni sangat santun pada isteri-isteri dia. Dalam sebahagian riwayat kata satu hari dia bertengkar dengan Aisyah. Tu tera dia sayang Aisyah pun kadang-kadang bertengkar. So saat lagi kita tak ni boleh mai pula dekat geng-geng ni. Tengok Nabi pun bertengkar. Apa dia Nabi apa berkelahi? Nabi pun bergaduh sampai lari pergi duduk masjid. Yang tu yang pak-pak lebay duduk pergi masjid tu, semua tu ikut Nabi je tu. Berkelahi nikah banyak, tinggal pergi duduk masjid. Betul. Tuan-tuan, pasal tu saya kata tuan-tuan kena mengaji bagi banyak. Baca bagi banyak supaya tak ditipu oleh orang-orang yang tak ketahuan pala ekor ni. Pernah tak Nabi pergi duduk di masjid sebab perselisihan? Tuan-tuan, saat lagi mai geng-geng tu duk bercerita kat tuan-tuan, tuan-tuan tak dengar. Nabi pun teruk lari pergi duduk masjid. Nabi apa? Nampak bahaya, perkataan ni bahaya. Nabi SAW dia tinggalkan isteri dia yang mana ada krisis ketika itu. Untuk apa? Untuk nak mengelakkan daripada berlakunya perkara yang lebih buruk dan lebih berat. Sebab itu kadang-kadang perlu seorang suami ketika mana suhu memanas, keadaan tegang, untuk dia keluar supaya dia tak menyesal di kemudian hari. Sebab itu kalau kita tengok pernah berlaku Aisyah bertengkar dengan Nabi, Aisyah angkat suara. Aisyah angkat suara sehingga masa tu Abu Bakar As-Siddiq lalu. Aisyah angkat suara ni dalam bahasa kita jeqah Nabi. Angkat suara. Abu Bakar As-Siddiq bapa dia lalu. Ya Ummu Rumman. Abu Bakar panggil Aisyah dengan nama ibu dia, nak menunjukkan kata dia marah ke Aisyah. Wahai Ummu Rumman, adakah engkau mengangkat suara lebih daripada suara Nabi? Pak mentua tak masuk pula. Anak dia masuk pula Nabi. Apa Nabi buat? Nabi buat apa? Siapa pernah dengar? Abu Bakar masuk campur. Pasal tu kita pun tuan-tuan kadang-kadang kita kena tengok, bukan kita masuk campur membuta tuli, kita kena tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Jangan kerana dia anak kita sokong. Tak. Nabi bila tengok Abu Bakar dah naik angin pada Aisyah, Nabi lari pergi duduk tengah. Di antara Abu Bakar, Aisyah, Nabi lari duduk tengah. Nabi macam Aisyah lari duduk belakang Nabi ya. Lari duduk belakang Nabi. Kemudian Nabi SAW suruh Abu Bakar keluar. Kemudian Nabi kata dekat Aisyah, tengok bagaimana lelaki ini mempertahankan engkau daripada dimarahi. Ajaib. Ajaib. Nabi kata ajaib. Aku defend. Nabi kata seorang lelaki yang dimarahi mempertahankan engkau daripada orang yang sedang marah kepada engkau. Abu Bakar pun dia keluar dalam keadaan dia marah, dia geram ke anak dia keluar pasal Nabi suruh keluar, takut sekali lagi dia ternaik angin kat Nabi. Demikian kehidupan Nabi. Dia manusia, dia hidup. Dia tak pula bini dia marah, dia balik-balik bini dia naik angin, marah. Apa abang-abang pergi mana? Tak, marah. Tiba-tiba tuan-tuan mai tanya saya, nak baca apa ustaz weh, nak pelembut sikit hati bini saya. Hati bini ustaz pun dia tak boleh pelembut, tambah hati bini tuan-tuan. Ini dia mai baca macam mana nak bagi anak lembut, nak bagi bini dengar kata.
Benda yang ni tarbiyah, didikan, asuhan. Tak ada jampi. Ustaz adakah jampi-jampi apa bagi dia mudah, bagi izin sikit, bagi dia sign cepat sikit? Tak ada. Hang kena berperang dulu. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Dan bertempur ni antara dua ya. Bertempur ni antara dua. Satu menang, satu lagi terkorban. Tuan-tuan pilihlah nak duduk di pihak mana. Dia tak ada jalan perdamaian. Perdamaian ni datang selepas apa? Orang berdamai ni selepas apa? Selepas berperang. Jadi setiap tapi saya bukanlah nak suruh tuan-tuan perang, tapi demikianlah kehidupan ni. Bila tak boleh cara diplomasi, kita perlu kepada medan perang. Tuan-tuan faham tak? Cuma jangan lari dari medan perang. Ini berperang-perang lari persiap. Itu dia panggil lari ke medan perang. Ramai hari dua ni marah saya. Saya bukan saya kata tengok pada keadaan lah. Tak bolehlah zalim pada wanita. Tapi saya nak bagi tahu kadang-kadang tindakan suami itu betul. Soal dia buat zalim pada isteri dia apa semua tu salah lah. Saya nak cerita macam ni ya tuan-tuan. Tu imam mai semayang lohok 4 rakaat. Betul tak? Tapi sebelum tu imam mai, dia marah bini dia. Lepas tu kita berkata, bagus tu imam ni mayang tertib, elok khusyuk, aku ikut pun tenang. Kalau kira mayang elok pun hantar dah, aku belah rumah dia. Sebelum dia nak mai, dia marah bini dia. Apa kaitan dia marah bini dia dengan mayang lohok? Kalau semua orang nak diungkit, nak dikaitkan kelemahan tu dengan diri dia, kalut lah. Dia ceramah ya, tengok bini dia tengok. Itu cerita lain. Konten dia ceramah tu betul ke tak? Kalau kita bincang tajuk dia kahwin tu betul tak? Dia kahwin tu betul. Sudahlah. Oh dia ni tak bagus ya, dia ni tak bagus, itu cerita lain. Dosa tu dosa lah. Setiap orang akan dinilai yang mana dia berdosa, dia salah. Kita tak kata dia betul satu, betul semua. Tak. Yang kita kata tajuk tu betul. Tajuk lain Tuhan akan tengok lah. Siapa-siapa yang buat benda betul, betul lah. Tapi Tuhan akan tengok dia dengan anak dia, dengan isteri dia, dengan jiran dia, dengan bapa dia, dengan semua tu Tuhan akan hitung. Cuma saya nak bagi tahu, kita pun tak boleh pukul. Kita tak bagi orang pukul rata, tapi kita pukul rata. Contoh, satu orang menikah dua tak elok, kita akan kata apa? Tengok, orang menikah dua ni memang tak elok. Dia tu seorang ya. Satu tu imam silap baca. Tengok, tu imam lah kalau pakai baca waktu pun silap. Tu imam tu ya silap. So ini kadang-kadang kita tuan-tuan tak boleh pukul rata dalam bab-bab ini. Baik, oh ni dia pergi mana hala